Okey. So kita sambung kelas hari ini. Okey. Unit 5 Form 5. Azan Unit 5 Form 5. Azan topik berkaitan dengan integriti pemaju kecemerlangan organisasi. Kita akan go through bahagian essay dia lah, bahagian B dan bahagian C. Nampak sorry cikgu tak sempat forward kepada kamu soalan dia. Tak apalah, one shot you can see but. Azan okey. So bahagian B first Situasi di bawah berkaitan dengan Encik Raguwaran. Encik Raguwaran telah diberi kuasa oleh majikannya untuk memilih tender bagi syarikatnya. Encik Raguwaran telah memilih tender saudaranya. Saudaranya means kamu tahulah ini sudah nepotism. Dia pilih kroni dia. Nampak? Amalkan pilih kasihlah. Walaupun kualiti barang dan pengalaman pemaju tersebut kurang berbanding dengan tender lain. Orang lain kemukakan tender semuanya bagus-bagus, hebat-hebat. Tapi dia pilih juga dia punya saudara. Understand? Okay, something like that lah soalan dia. Okay, so don't worry. Okay, so tengok soalan dia. Okay. Hal ini demikian kerana Encik Raguwaran ingin mendapat komisen yang ditawarkan oleh saudaranya itu. Nampak? Okey. Dan soalan tanyalah. So yang ni terima komisen means ini adalah kesalahan rasuah. And penyalahgunaan kuasa sebab you diberi kuasa untuk pilih tender. Azan, okey, nampak tu. So you berpihak kepada saudara kamu dan pada masa yang sama you terima komisen lagi daripada saudara. Azan, okey, nampak. Wajarkah tindakan Encik Raguwaran memilih tender saudaranya? Of course you akan jawab tidak wajarlah. And then justifikasi jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Nampak? Lebih kurang kamu nampak lah sekarang, tapi apa isi kamu nak bagi? Simple sajalah. Kalau kamu beri tender, not based on kehebatan. Semua tender kamu tengok, kamu tak tengok kehebatan atau you pilih the best. No, you pilih saudara you. Faham? So, ini akan menimbulkan kesan buruk. So, you kena bagi 2 kesan buruk. Understand? Okey, nampak. Boleh Okey, so cikgu bagi jawapan cikgu lah. Understand? Okey, nampak tu. Okey, satu adalah output hasil akhir kerja dia mungkin tak ada kualiti. One. Sebab dia bukan syarikat hebat, kualiti barangan dia tak bagus. Kurang pengalaman. Azan. Second one adalah bila you amalkan budaya rasuah dan sebagainya, maka imej syarikat kamu akan terjejas. Nampak? So 2 point nanti kena elaborate secara detail. Nampak? Okey, so cikgu tunjuk jawapan cikgu. Okey, as usual lah. Understand? Okey, so you kena sebutlah the first perenggan itu. Kalau dia tanya pendirian kamu dan juga nilai, ada ditanya dalam soalan. Wajarkah berdasarkan nilai? So, tulis. Tindakan, tulis ayat penuh lah. Tindakan Encik Raguwaran adalah tidak wajar kerana ia mampu mengundang pelbagai kesan negatif dan kesan negatif itu adalah fakta dia. Kesan pertama, kesan kedua. Nampak? Okey, 2 fakta saja. Okay, so kategori cemerlang kamu tahu kamu 8 hingga 10 markah. Nampak? Okey. Okey. Tindakan Encik Raguwaran membawa kesan negatif lah. So dia sepatutnya mengamalkan nilai rasional, nilai kejujuran, nilai bertanggungjawab. Nampak Okey. So kesan pertama dia letak dalam satu perenggan lah. Kesan dia fakta, huraian lanjutan, contoh dan inference. Azan. Okey. So kesan pertama dia mutu output.
atau hasil akhir kerja pemaju sudah tentu kurang memuaskan. Then you explain lah dalam soalan ada why, sebab kualiti barangan dia dan juga pengalaman pemaju itu adalah kurang berbanding dengan tender lain, tender pemaju lain lah. Nampak tu? Boleh Okay. So saya explain. Ini kerana pemaju memiliki pengalaman yang cetek dalam mengendalikan projek seumpama ini. Pengalaman cetek atau kurang pengalaman lah. Saya tak ambil word by word. Cuba elakkan ambil word by word daripada soalan. Nanti itu kesalahan stem soalan. You tak boleh buat macam tu. You kena ubah sedikit. Ini semua peraturan lah dalam moral. Okey. So you nampak, seperkara lagi, kualiti, bukan saja pengalaman dia kurang, kualiti pun. Kualiti barangan pemaju tersebut kurang secara relatif. Secara relatifnya adalah when you bandingkan dengan lah, something like that. Secara relatif, secara perbandingan. Okey, secara relatifnya berbanding barangan pemaju lain yang kemukakan tender. Banyak orang kemukakan tender, berbanding mereka, you punya kualiti barangan memang teruk. Tapi you pilih sebab itu saudara you. Azan. Dan contoh, hal ini mampu mendatangkan kerugian kepada syarikat seperti contoh, barangan. You ambil barangan dia, mungkin akan mengalami kerosakan tak sampai setahun daripada tarikh pembekalan. Baru dibekalkan, after a few, very bad. Azan, okey, nampak macamlah kamu buat renovation rumah. You letak apa itu, renovation rumah itu kamu letak apa itu, papan lah, like a wood flooring. Nampak sudah letak. After while you nampak wood dia sudah ni. So that means you know lah, quality of work is not there. Azan, atau you letak tiles, kamu boleh nampak. Okay, maksudnya quality is not good. Boleh nampak Okey. So kesimpulan balik kepada tajuk dia, iaitu mutu bad lah. So kesimpulannya, pemberian tender. Pemberian tender tapi I think ayat cikgu pun tak lengkap sangatlah. Kesimpulannya pemberian tender. Okey, tender, saya kena betulkan ayat ni lah. Okey. Betulkan sikit ayat dia. So kesimpulannya pemberian tender berdasarkan rasuah, lazimnya tidak menjamin output. Tidak menjamin output, quality output. Tidak menjamin quality. Quality output yang dikehendaki. Okey, okey, nampak tu? Dapat Okey. Dari mana cikgu dapat jawapan? Biasalah, you baca buku teks. Ambil soalan itu, bacalah buku teks. Ada banyak perkara kamu boleh belajar daripada buku teks. Contohnya mutu kerja atau perkhidmatan merosot. Betul mutu kerja. So quality of work is not there. So saya ambil saya gunakan untuk aplikasi dengan situasi soalan tersebut. Nampak tu? So buku teks is very important for you. Duduk ni. Zen, okey, nampak. So macam cikgu memang sediakan semua jawapan. Cikgu menulis jawapan dia. So cikgu prepare word by word. Zen, okey, nampak. So rujukan. Sebab tu kadang-kadang dia mengambil masa. Sebabkan format penulisan sekarang berbeza, right? Zen, maka I also kena adaptasi format barulah, cara baru.
yang diperlukan seperti yang diperlukan oleh peperiksaan. Boleh Okay. Dapat Okey. Now kesan kedua. Okey, kesan kedua cikgu padam ini Nampak. Okey, kesan kedua, imej syarikat akan terjejas. Azan, imej syarikat akan terjejas. Ini kerana Encik Raguwaran bersikap terlalu individualistik dan hanya pentingkan habuan komisen yang diberikan oleh saudaranya tanpa memikirkan implikasi tindakannya itu. Understand? Dari mana saya dapat ayat ini? Buku teks. Apa dia? Boleh nampak? Sikap individualistik mengatasi kerja berpasukan, kan? Saya ambil ini saja buat ayat. Can you see? Encik Raguwaran bersikap terlalu individualistik dan hanya mementingkan habuan komisen yang diberikan oleh saudaranya tanpa memikirkan implikasi tindakannya itu. Dan tindakannya akan membuka jalan kepada gejala negatif. Iaitu amalan rasuah semakin berleluasa dalam syarikat. Okey, dari mana saya dapat benda ni? Buku teks. Gejala negatif dalam organisasi meningkat. All this is because of implikasi you tak ada integriti. Tidak dipraktis. Azan, nampak? Saya buat ayat. Tindakan ini akan membuka jalan kepada gejala negatif. Apa dia? Amalan rasuah berleluasa dalam syarikat. So, hal ini mampu memburukkan lagi keadaan seperti contoh. Nampak? Para pelabur syarikat hilang keyakinan terhadap syarikat kerana warga syarikat terpalit dengan isu rasuah. Terpalit means involved in rasuah. Saya nampak tu, terpalit dengan isu rasuah. Ini bila cikgu sediakan jawapan, of course lah, penguasaan bahasa Melayu lah. Azan, use proper words, a bit like, you nampak kematangan sikit lah you punya jawapan. Then only orang baca skrip, they can put you into kategori cemerlang. Azan, you punya ayat cantik. Understand? Okay, nampak. Tapi semua kriteria mesti ada. Kalau nilai salah, habislah. Understand? Nampak tu. Dan tidak wajar kau tak tulis pun pendirian ni. Dia menampakkan kecacatan. Understand? Must be perfect. Then only get perfect full marks. Boleh faham? Okay. Nampak tu? Boleh? Okay. Konklusinya, balik kepada imej syarikat terjejaskan. Okey. Konklusinya, tindakan warga syarikat seperti Encik Raguwaran yang tidak berintegriti mampu menghancurkan imej itu. Saya tukarlah nama baik syarikat. That's it. Finish, done. Boleh dapat okey. Kan nampak. Boleh. So cara cikgu mengajar adalah, of course lah, cikgu pentingkan kualiti. Azan, nampak tu. So cikgu duduk buat jawapan dia secara penuh. Azan, dan saya buat jawapan, saya dah beritahu kamu, saya rujuk buku teks. Nampak? Pelabur hilang keyakinan, kepercayaan keyakinan. Azan, nampak tu. Boleh semua ini disebabkan you don't practice integrity dalam organisasi. Boleh? Dapat? Okay. Next question. Nampak? So, skrip jawapan kamu is very clear. So, kamu ada satu perenggan dekat sini sebab kamu ada tinggal baris dekat sini. So, saya nampak macam satu perenggan. Tapi bukan macam BM lah, saya tak sambung dekat sini. Saya setiap kali ayat baru, saya sambung dalam baris baru. Nampak? Dan bila saya masuk perenggan, saya tinggal satu baris. So, very clear. Nampak? Dan perenggan pertama dengan kedua tu mungkin saya tinggalkan dua baris, at least tunjuk nampak ada perenggan, ada elemen perenggan dekat sana. Boleh? And then of course bila kita tengok skrip jawapan ini, kamu boleh gariskan isi kamu kalau kamu nak, because first ayat must be isi, right? So you can gariskan dengan pensel tanpa highlighter. Then after that kita boleh nampak, we can see contoh, we can see kesimpulan.
So maksudnya ada contoh, ada inference. So automatic dua ayat ini saya tahu itu adalah huraian dan huraian lanjutan. Nampak? So you present jawapan kamu dalam cara yang sangat tersusun sistematik. So pemeriksa bila dia menanda kertas kamu, dia boleh nampak, understand, dengan very clear. Dan kesan kedua kamu ada gariskan untuk dia. Dan kita boleh nampak contoh dekat sini, konklusinya nampak, contoh ada, inference ada automatic dua ayat yang seterusnya mestilah huraian dan huraian lanjutan. Nampak? Boleh Okay, simple. Done. Okay. Now you go for the second soalan. Sorry, cikgu tak ni. Second soalan tak boleh. Kita kena buat untuk calon kepujian dan calon yang lulus lah. Kalau nak lulus. Boleh Okay, nampak tu. Cikgu lupa pula. Okay, kalau kepujian means masih dia kena tulis yang wajar ke tak wajar lah. Okay, nampak tu. So, tindakan Encik Raguwaran. Tidak wajar. Kerana ia membawa kesan buruk. So, it'll be very simple. Then dia patut amalkan nilai kejujuran dan nilai bertanggungjawab. Nampak? And then at least satu set. So you ada jawab. You can go for C. Markah yang kamu akan dapat kalau kepujian itu adalah 5 to 7 marks. Nampak? So satu set kamu boleh bagi, maksudnya 5 markah tu boleh bagilah. Understand? Nampak tu. Dan bila tindakan itu kamu ada jawab tidak wajar and nilai kamu pun betul, maka of course can give all the 7 full marks lah. Understand? Okay, nampak. Then prepare one set. Jawapan. Okay, kesan ada tulis kesan buruk, kesannya. Sila kamu hanya boleh buat satu sajalah kesannya. Mutu kerja pemaju kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ini kerana pemaju miliki pengalaman yang kurang, pengalaman kerja yang kurang lah. Kurang. Nampak? Dan selain itu, kualiti barangan pemaju itu kurang. Okey. Jika dibanding dengan yang lain. Nampak? Okey. Dan you kata hal ini bawa kerugian pada syarikat kerana barangan akan rosak. Barangan yang dibelilah akan rosak dengan tidak sampai setahun. Nampak? Dan kesimpulannya,
Okay, kesimpulannya, pemberian tender. Pemberian tender dengan ambil rasuah. Tidak jamin. Mutu itu tukarlah kualiti barang. Atau kualiti kerja pun boleh. Kualiti kerja. Okey, dapat. So, kamu ada tulis satu set lah. Dan atas tu ada tidak wajar, nilai semua betul. You still deserve to get full 7 marks lah. So, berhak untuk dapat 7 markah lah. Boleh? Okey, nampak. Okey. Bagi pelajar yang nak lulus sajalah. Understand? Don't want to fail. Lulus itu cikgu selalu ajar pelajar tu supaya, of course lah, kamu kena jawablah yang tidak wajar itu kena jawab sebab soalan tanya. So, you terus jawab ringkas lah. Tindakan Encik Ragu Warren tidak wajar. Ia patut amalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Paling senang punya nilai lah. Understand? Dan you beritahu kesan sajalah. Understand? Kesan dia. So nanti you kata mutu kerja pemaju. Tidak baik, let's see. Tidak baik, okey lah. Bukan baik hati apa. Tidak baik. Nampak? Then you boleh bagi tahu tidak baik. Untuk kerja pemaju baik. Nanti barang pemaju cepat rosak. Maksudnya kamu budayakan bagi satu dan bagi satu huraian atau contoh. Nampak? Budaya kamulah ikut ni. Macam soalan subtu. Kan? Sebab mahu lulus. You faham konsep soalan dia kan? Zen, Okay. So the next one adalah you kata image syarikat terjejas. Nanti pelabur tidak percaya pada syarikat. Nampak? That's all. Make a very simple one. Understand? Takkan simple ini pun kamu tak boleh buat untuk lulus. Understand? Form 5 student lah. Come on lah. You're not kindergarten student. Simple pun tak boleh buat. Understand? So, untuk ini, kamu tak boleh dapat isi markah lulus adalah 3 hingga 4 markah. You cannot datang argue dengan cikgu lah. Datang argue cikgu, saya ada tulis banyak cikgu. Saya ada tulis tidak wajar ada, nilai ada. Saya tulis satu fakta, satu huraian contoh, satu fakta, huraian contoh. Patutnya saya dapat 1 markah. Nilai ada 2 cikgu, 3 markah cikgu. Ini ada 4 cikgu, 4 campur 3, 7 cikgu. Tak boleh. Azan, kategori lulus pun tak boleh. 7 markah means kamu sudah masuk kategori kepujian. Tak boleh. Sebab kepujian means kamu mesti ada 1 fakta, 1 huraian. Kamu ada huraian lanjutan. Kamu kena ada contoh. Lepas tu kamu kena ada inference. Nampak? At least 1. Nampak? Bahawa betul. So, di sini tak ada inference all that. You just give points saja. Apa yang kamu tahu. So, kamu berhak untuk lulus lah. Langsung tak tulis apa-apa baru dapat kosong.
Salin balik soalan dapat 1 markah. Understand? Okay, dapat. Okay, done. Okay, now we go for the second question. Soalan C. Okay. Situasi di bawah mengenai Encik Kartik. Encik Kartik seorang pekerja yang mengamalkan integriti dalam organisasi. Misalnya dia seorang yang menepati masa, akur kepada arahan majikan, sentiasa bersikap positif dan berwawasan. Justru majikannya telah memberi penghargaan kepadanya dengan menaikkan pangkat dan gaji dia. Zen, okey, nampak tu. Okay. So soalan yang dia tanya, ini buku teks tahu, berdasarkan situasi di atas, uraikan kepentingan amalan integriti dalam organisasi seperti yang diamalkan oleh Encik Kartik berdasarkan nilai universal. So kepentingan kamu kena beri 2 kepentingan lah. Lepas tu explain secara detail dan nilai mesti ada. Nampak? Boleh? Okey. So, cikgu tunjuk jawapan cikgu. Ini cemerlang lah, kategori cemerlang. Okay. Encik Kartik mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai kejujuran. Nilai mesti ada. Kalau nilai salah means walaupun cantik macam mana kamu tulis macam ini pun masih nilai salah lah. No nilai at all. Kamu berhak dapat 3 hingga 4 markah saja. Kalau satu nilai betul, at least kamu masih boleh dapat kepujian. So ikut kriteria dia. Okey student, kepentingan pertama amalan integriti oleh Encik Kartik adalah dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Nampak? Dari mana cikgu dapat ini? Kepentingan dia dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Memang betul lah kalau semua pekerja kamu berintegriti, buat kerja dengan betul means you can offer better service kepada you punya customer. Understand? Nampak? So you can see cikgu prepare macam mana. Understand? To give best service, best answer, model answer, best teaching. Understand? Nampak? Boleh? So dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Dan saya explain semua poin saya ini kerana dia dapat mengelakkan penyelewengan kerja. So dia tak buat penyelewengan kerja dan akan laksanakan tugasnya dengan penuh komitmen. Nampak? So penyelewengan kerja ini pun saya dapatkan daripada buku teks. Ini cara kita laksanakan integriti. So kita elakkan penyelewengan kerja dan kita buat kerja dengan betul. Nampak? Mengelakkan penyelewengan kerja dan laksanakan tugas dengan penuh komitmen. Seterusnya, dia akan memiliki sensitivity dan accountability tinggi yang sudah tentu merangsang, motivate atau push dia memberi perkhidmatan kelas pertama kepada para pelanggan dia. Nampak? Okay. Sensitivity dan accountability ni mana cikgu dapat? Buku teks juga. Nampak? You tanggungjawab, committed. Nampak? Itu semua kepentingan dia. Nampak? Okay. So saya gunakan poin-poin yang ada dalam buku itu untuk prepare jawapan. Azan. So bila cikgu kamu bagi essay dan sebagainya, disuruh buat means ambil buku teks, buatlah, fikir. Understand? Okay, nampak tu. Boleh. Okay, wait. Okay, sensitivity dan ini merangsang dia memberi perkhidmatan kelas pertama kepada pelanggan dia. So hal ini membawa kesan baik seperti itu sudah contoh ready lah. Seperti visi dan misi organisasi tercapai dan sekaligus ia akan meningkatkan keyakinan dan menjamin kepuasan pelanggan. Semua ini ada dalam buku teks. Nampak? Boleh. Kepuasan lah. Nampak tu? Lepas tu capai visi misi lah. Nampak tu? Okey. Gunakan. Okey. So secara kesimpulan, budaya kerja balik kepada inilah
Kalau integriti means kamu dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan kamu kan. So budaya kerja berintegriti dapat bantu warga syarikat bekerjalah untuk menawarkan perkhidmatan itu kita boleh gantikan dengan perkataan servis, menawarkan servis terbaik kepada para pelanggan. So inference normally adalah kesimpulan yang akan menegaskan balik fakta you. Come to a conclusion. Make a conclusion memang betul benda ni. Nampak? Dapat? Bukan tulis word by word apa yang kamu tulis dalam fakta. Dapat? Okay, then after that, kepentingan kedua adalah Encik Kartik akan muncul sebagai sumber manusia yang berkualiti dalam organisasi. Nampak? Betul lah, kamu akan jadi apa? Sumber manusia yang berkualiti dalam organisasi dan of course they will beri penghargaan atau pengiktirafan kepada kamu. Nampak? Mengiktiraf kepada pekerja, warga kerja yang berintegriti, kita kena iktiraf. Memang akan dihargai. Boleh Okay, so you tengok. Ini kerana dia menunjukkan budaya kerja yang positif. Selain itu, dia menepati waktu bertugas dan laksanakan semua arahan dengan penuh dedikasi. Yang ini semua ada dalam soalan. Akur menepati waktu, akur kepada arahan, positif, understand. So, saya ambil sikit-sikit daripada sana. Bukan word by word saya ambil. Nampak? So, saya bentuk ayat dia. Nampak? Okey. So, dia melaksanakan semua arahan majikan dengan penuh dedikasi. So, sikap kerja berintegriti Encik Kartik akan dihargai dan mendapat pengiktirafan. Contoh dia, misalnya, dia telah mendapat kenaikan pangkat dan gaji. Yang ini pun ada dalam soalan. Sebab majikan, justru majikan beri penghargaan kan. So, saya gunakan dalam jawapan saya. Nampak? Boleh bukan word by word. Tukar sikit-sikit lah. Okay. So, konklusinya. Amalan integriti akan membantu Encik Kartik menjadi sumber manusia means warga kerja yang berkualiti means bermutu dan disegani. Nampak? So, tukar-tukar perkataan saja. Sebab inference mesti sentuh you punya atau menegaskan fakta you. Mengikut bahasa Melayu lah. Kalau kita tulis karangan memang macam tu. Konklusi means you tegaskan balik isi kamu balik. Tapi bukan salin ayat demi ayat. Boleh faham? Nampak? Dapat? Okey. Kalau soalan ini you jawab untuk kategori kepujian. Okay, so cikgu bantulah pelajar-pelajar yang not so good. So, I cannot write like this lah, understand? It's too high level for me, understand? So, you turun level sikit lah, turun pangkat. Okay, but you still have to write your nilai. Mestilah Encik Kartik harus telah mengamalkan. Memang dia amalkan, mengamalkan. Okay, nilai kejujuran sih dan nilai bertanggungjawab. Nampak? Okay. So, you tulis satu saja kan? So, kepentingan amalan integriti oleh Encik Kartik adalah dia dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasinya. Organisasilah cukup. Nampak? Okey, dan you beritahulah ini kerana dia elakkan penyelewengan
penyelewengan. Kerja. Okey, kerja. Seterusnya, dia buat atau kata dia beri perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Boleh Okey, dan ini bawa kesan baik seperti contoh amin kepuasan pelanggan. Boleh. Dan konklusi kena buatlah. Secara kesimpulan, budaya kerja integriti. Dibantu Encik Kartik beri servis baik kepada pelanggannya. Nampak? Dia ada bagi satu set, ada nilai just nice. Nampak? Okey. Dapat. Kategori lulus banyak senang. Kategori lulus, buat nilai dulu. Encik Kartik amalkan. Nilai paling senang punya nilai adalah nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Nampak? Okey, lepas itu you beritahu sajalah apa kepentingan dia. Bagi dua kepentingan lah. Zen, Okey, nampak. So, satu. Okey. Kepentingan pertama, Encik Kartik dapat beri perkhidmatan yang cekap. Nampak. Dan nanti pelanggan puas hati. Nampak. Dan bagi kepentingan yang kedua lah. Understand? Kepentingan kedua, Encik Kartik dapat jadi pekerja berkualiti. Nanti dia naik pangkat dan dapat gaji baik. Simple sajalah, kamu tulis simple-simple punya. Azan. Ini bukan maksudnya 2 nilai kamu dapat 2 markah, lepas tu ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. 5 markah tak ada.
You masih akan dapat 3 hingga 4 markah saja. 4 markah lah maksimum boleh bagi. Sebab kamu tak ada inference all that. Tak pandai lah. Azan, Okay, nampak. Okay, student, we finish up the last question lah. Okay. Soalan yang kedua itu, sebagai seorang majikan dan pekerja. So, kamu ada 2 situasi dekat sini. If you are a majikan, bagaimana anda mengamalkan integriti dalam organisasi? Jika kamu adalah pekerja, bagaimana kamu amalkan integriti? So, maksudnya satu perenggan tentang kalau kamu majikan, apa you buat? Macam mana kamu amalkan integriti? Kalau pekerja means macam mana kamu amalkan integriti? Nampak? Okay? Okay. So, senang jawapan dia. Okay, so cikgu tunjuk jawapan dia, jawapan saya. Okay. Yang ni tak ada nilai semualah. So, you have to go all out. Okay. Sebagai majikan, saya akan melaksanakan program kesedaran untuk pekerja organisasi saya. Dari mana saya dapat benda ini adalah buku teks. Sebab buku teks, bila saya tengok cara melaksanakan integriti dalam organisasi, understand? Soalan dia lebih kurang sama lah macam tadi. Apa yang diminta. Boleh? Okay, so kalau saya majikan, saya yang kena buat program kesedaran all that. Saya yang kena memperkukuhkan peraturan. Saya yang kena memberi pengiktirafan. Nampak? Mematuhi kod etika kerja, laksanakan misi-misi, penyelewengan kerja semua ada kaitan dengan pekerja. Boleh? Okey, nampak tu. So, bila saya baca, saya boleh nampak sikit-sikit lah. So, saya ambil daripada sini, program kesedaran. So, saya melaksanakan program kesedaran kepada pekerja organisasi saya. So, sejajar dengan ini, saya akan pastikan penguatkuasaan peraturan dan undang-undang dalam organisasi saya dijalankan secara tegas dan berkesan. Ini pun majikan yang kena buat. Dengan ini, saya dapat memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam organisasi saya. Nampak? Then you can give a contoh. Contoh program lah. So, antara contoh usaha yang akan saya lakukan adalah menjemput pegawai SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kalau kamu tulis singkatan macam ini, confirm lah pemeriksa akan faham. Menjemput pegawai SPRM untuk memberi ceramah kepada semua pekerja saya dari semasa ke semasa. Secara konklusinya, engkau laksanakan program kesedaran lah. Kau mau pekerja kamu sedar, right? Itu. Secara konklusinya, saya harus tunjukkan, you boss, saya harus tunjukkan komitmen tinggi dalam memupuk kesedaran. Nampak? Dalam kalangan pekerja, kamu boleh tukarlah dalam kalangan kaki tangan organisasi saya. Nampak? So, inference, sentuh balik you punya isi fakta you. Tapi, tukar sedikit ayat dia lah, pandai-pandai. Kepandaian kamu. Nampak tu? Ini kalau saya bos. Second kategori jawapan tu, if you are a worker. Sebagai pekerja, saya akan mematuhi kod etika kerja. So, saya akan elakkan. Kalau kamu ikut etika kerja means, mana boleh malas. Saya akan elakkan penyelewengan kerja. Nampak? So, sejajar dengan ini, saya akan terima dan laksanakan tugas saya dengan secara committed dengan penuh accountability. Penuh bertanggungjawab lah. Itu kita panggil accountability. So, misalnya, saya akan mematuhi segala peraturan organisasi dan sentiasa akur kepada arahan majikan saya. Okey, secara konklusinya, pematuhan kod etika kerja. Mematuhi saya tukarlah, pematuhan kod etika kerja akan bantu saya menjadi seorang pekerja yang berintegriti tinggi. Nampak? Ini cara saya explain lah. Nampak tu? Sebagai seorang majikan, apa saya kena buat? Laksanakan program all that. Sebagai pekerja, saya mematuhi kod etika kerja.
then explain. Kod etika kerja means saya takkan buat penyelewengan kerja, saya akan laksanakan tugas saya dengan penuh komitmen dan penuh accountability. Dan maksudnya saya mematuhi means saya akan mematuhi semua peraturan, segala peraturan organisasi dan akur kepada arahan. Bos cakap apa saya dengar dan saya buat. Nampak? Dan inilah yang akan membantu saya menjadi pekerja berintegriti tinggi. Nampak? Boleh? Dapat? Okay. So I give jawapan bagi calon kepujian. Understand? Okay, nampak tu. Kepujian tu at least dia boleh tulis satu lah. Dan kadang-kala dia akan tulis kedua-duanya, let's say lah. Okay, sebagai majikan. Let's say dia tulis sebagai majikan, saya akan laksanakan program kesedaran untuk pekerja saya. Okey. Saya akan pastikan penguatkuasaan aturan dalam organisasi saya berkesan. Atau kamu tulis organisasi saya adalah tegas. Serius lah, very strict. Dan dengan ini ditulis satu sajalah, saya dapat atasi rasuah dan penyelewengan. Dalam yang kalau kamu tak bagi salah guna kuasa, okey lah. Dapat atasi rasuah dan penyelewengan dalam organisasi saya. Nampak? Okey. Contohnya, saya akan jemput pegawai SPRM untuk beri ceramah kepada pekerja saya. Nampak? Azan, Okey, dan secara kesimpulan, saya mesti pupuk kesedaran dalam kalangan pekerja saya untuk berintegriti. Terima kasihlah. Integriti, nampak. Tapi tak cukup kau ada 5 saja. So you terpaksa go for the second one. At least sikit sebab tak ada nilai, tak ada pendirian kan. Dan mungkin kamu tak pandai sangat. So sebagai pekerja. Lengkaplah tu sebagai pekerja. Saya akan patuhi kod etika kerja. Kod etika kerja, maka saya akan elakkan penyelewengan
Pekerja. Nampak? So at least ada satu set and then ada dua. Yang ni tak lengkap. So deserve to get 7 marks lah. Go for maximum 7. Kita ajar macam itu. Nanti kalau apa-apa salah mungkin dapat 5 markah lah. Sebab kamu ada set. Boleh Okay, then lulus. Tulis sajalah. Understand? Majikan apa you buat? Sebagai majikan, satu fakta, satu huraian atau contoh. Another fakta, huraian atau contoh. 4 ayat, 4 markah. Target. Sebab lulus means 3 hingga 4 markah. Why not kita pergi paling tinggi punya 4 markah. Okay. So sebagai majikan, saya akan. Okay, let's say kamu kata saya akan buat ceramah untuk pekerja saya. Okay. Pekerja saya dengan ini saya dapat hapuskan rasuah. Itu satulah majikan. Okay, dan sebagai pekerja, apa you kena buat? Sebagai pekerja, saya mesti ikut peraturan syarikat. Okay. Lepas tu saya kena buat kerja. Dengan jangan tulis penuh tanggungjawab semua, nanti itu salah. Jangan buat ayat dengan nilai. So saya kena buat kerja dengan betul. Dan sungguh-sungguh. Jangan cakap rajin, nanti tak dapat markah. Okay, dapat? Buatlah. Kamu tulis satu fakta. Lepas tu bagi satu huraian atau contoh. Nampak? Tulis fakta lagi satu. Dan kamu bagi huraian atau contoh. Dapat? Okay, done. So, cikgu dah habis soalan dah. By 10 o'clock, already finished lah. Class, wait. So, I stop recording first.